لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan daripada Malik Ibn Dinar berkata ia bahawasanya, aku terima saksi Qura atas segala makhluk, dan tiada aku terima saksi setengah mereka itu atas setengahnya, kerana bahawasanya aku dapat akan mereka itu sangat hasad, yakni setengah akan setengah. Maka berkata Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini adalah wali Allah Ta'ala. Beliau adalah seorang yang saleh. Katanya ada satu kisah, kalau tak silap, daripada Malik bin Dinar, yang mana Malik bin Dinar ini, dia ini naik dalam satu perahu, naik dalam satu perahu, ataupun dia panggil, kalau kita di sini panggil bot nambang lah, naik bot nambang. Tetapi Malik bin Dinar ini tidak ada duit, tapi dia naik juga. Jadi ketika dia naik itu, sampai dalam pertengahan perjalanan, di tengah-tengah laut itu ataupun sungai, lalu orang pun minta lah bayaran upah dia. Lalu dia kata dia tak ada duit. Lalu orang pun pukul lah dia sampai pingsan dia. Kemudian bila terkejut daripada pingsan, tanya lagi, ada tak? Tak ada. Maka ditanya lagi, maka dipukulnya sampai pingsan. Kalau tak silap ceritanya itu sampai 3 kali. Kemudian apabila dia yang ketiga itu, katanya dia terkejut daripada pingsannya, lalulah keluar daripada mulut ikan, ada ikan timbul daripada mulut ikan itu, ada dinar, ada duit, dinar. Lalulah dia ambil duit tadi, bagi kepada orang tadi, lalulah dia pun berjalan di atas air. Inilah kisah Malik bin Dinar katanya. Maka dikatakan bahawa, kata Malik bin Dinar ini, bahawasanya aku terima saksi Qura. Qura di sini asalnya pembaca Quran, daripada perkataan qari, Qura pembaca Quran, tetapi yang dimasukkan di sini adalah ulama. Aku terima saksi ulama, aku terima penyaksian ulama, aku terima kenyataan ulama. Maknanya atas segala makhluk, atas orang-orang yang lain, kata Malik bin Dinar, dan tiada aku terima saksi setengah mereka itu atas setengahnya. Tetapi aku juga tidak terima sebahagian daripada ulama, setengah daripada ulama-ulama yang lain. Jadi bermakna bukan semua ulama yang dia terima. Ada setengah terima, ada setengah dia tidak terima. Kerana apa? Kerana bahawasanya aku dapat akan mereka itu, yakni aku dapati ada di kalangan ulama-ulama sangat hasad, yakni sangat berdengki-dengkian, yakni setengah akan setengahnya mereka berdengkian setengah dengan setengah lain. Kalau ulama duduk dengan orang-orang awam boleh terima, tapi kalau ulama sama-sama ulama, aku tak boleh nak terima, dia kata. Kerana setengah ulama ni akan berdengki dengan ulama yang lain. Ini kata Malik bin Dinar. Maka demikianlah satu penyakit yang kena kepada ahli ulama, yang ini penyakit dengki, yang mana mereka itu merasa tidak suka apabila ada orang yang mempunyai kelebihan lebih daripada dia. Maka inilah penyakit ulama, yang mana penyakit ini boleh merosakkan amal. Sebenarnya penyakit ini bukan kena pada ulama saja, bahkan kepada orang awam pun boleh kena. Penyakit yang ni merasa dengki ataupun merasa tidak senang dengan nikmat yang ada pada orang lain. Maka bukan semua ulama kita boleh terima. Bahkan dikatakan ulama ini, kita dok faham ulama orang yang banyak ilmu. Biasanya orang yang banyak ilmu, kita dok faham orang yang banyak ilmu ni banyak amal. Biasanya ulama baik-baik dah. Walaupun dia ulama ini dari segi satu sudut ilmu. Kalau ilmu, kita boleh kata dia ulama kalau dia benar-benar mencukupi syarat-syarat ulama. Dan ulama ini memang dia kena banyak ilmu.
Kalau tidak ada ilmu itu tidak dipanggil ulama. Maka yang ulama itu ada lagi, ada ulama yang amilin, ada ulama yang amilin itu ulama yang beramal dengan ilmu. Ada ulama yang tidak amilin, yang tidak beramal dengan ilmu. Dan ada ulama yang rasikin. Rasikin ini ulama yang betul-betul mendalami ilmu. Sehingga kan dia mengetahui rahsia-rahsia hati. Tetapi ada juga ulama yang dia panggil hubbud dunia, yang sukakan kepada dunia. Hubbul jahu, sukakan kepada kemegahan. Ada yang ulama yang betul-betul hubbul akhirah, yang betul-betul cinta kepada akhirat, yang mengajak manusia pada akhirat. Ada ulama yang ada tujuan tertentu. Dia buat sesuatu bukan kerana Allah, tetapi kerana tertentu. Maka ini bahagian-bahagian ulama. Maka bukan semua ulama yang kita boleh pegang. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali membahagikan ulama kepada dua. Satu dia panggil ulama dunia dan satu lagi ulama su. Ulama akhirah ataupun ulama su wal ulama akhirah ataupun ulama hasanah. Sama aja, akhirah hasanah ni sama aja. Kalau ulama hasanah, ulama yang baik. Ulama su, ulama yang jahat, ulama yang buruk. Maka tidak dapat tidak, katanya bukan semua ulama ini aku terima, kata Malik bin Dinar. Jadi yang dimasukkan ulama yang tidak diterima itu adalah ulama dunia, yang mana kehidupan dia memanglah ia mencari dunia. Maka kita tidak salah kita menilai satu-satu ulama. Kita melihat sebagaimana kita nak belajar ini, kita kena melihat siapakah guru kita. Maka demikian juga guru pun melihat siapakah anak muridnya. Maka demikianlah kita kena lihat. Ada ulama yang saya pecah dah dahulu, ada 4. Satu dia panggil ulama istilah, hanya sekadar istilah sahaja. Istilah, dia boleh beritahu. Jadi nak jadi ulama istilah mudah saja. Dia membaca buku-buku tebal-tebal, baca tak apa-apa hal, lepas tu hurai ke orang. Maknanya sekadar istilah sahaja. Kita boleh bercakap tentang sabar. Maknanya dari segi erti sabar, tetapi kita sendiri pun tidak ada sabar. Mana ini dipanggil istilah. Maka ulama istilah ini digambarkan hanya dapat membedakan yang mana satu buah duku, yang mana satu buah dokong. Maknanya yang mana satu lamsak, yang mana satu rambai. Itu ibaratnya. Tapi kalau ada pokok rambai, pokok lamsak, dia nak ambil pun dia erti. Dan begitu juga dia dapat tahu yang mana satu cempedak, yang mana satu nangka. Itu dia panggil ulama istilah. Yang kedua ulama kaedah, dia hanya beritahu kaedah-kaedah. Kalau buah tu dia beritahu kaedah makan, buah durian macam mana makan, kekoh gitu saja. Maknanya kena cara dia nak koyak macam mana, buahnya nak makan macam mana, dia beritahu cara-cara dia sendiri pun tidak makan. Maknanya. Dan yang ketiga dia panggil ulama ahwal. Ulama ahwal ini yakni dia ini beramal dengan ilmu dia, sehingga kan terkesan akan hati-hati kita. Sama ada terkesan, ada setengah tu terkesan dari segi amal, menyebabkan kuat amal ibadat. Ada orang yang tidak terkesan pada amal tetapi terkesan kepada akhlak. Maknanya terkesan kepada akhlaknya. Ada orang memang terkesan kepada ilmu, betul, dia dapat sedar, insaf terus, ataupun dapat sedar dah kelemahan-kelemahan dia, kesalahan-kesalahan dia. Maknanya, jadi nak beritahu, ada juga yang terkesan dari segi rohaninya, sehingga kan dia rasa takut kepada Allah bila duduk dengan ulama-ulama tersebut. Jadi ulama ini dia memindahkan ilmu, memindahkan amal, memindahkan akhlak, memindahkan rohani. Memindahkan rohani macam mana? Maknanya kalau guru itu orang yang sangat takut kepada Allah, kadang-kadang membawa kepada anak murid tu rasa takut kepada Allah Ta'ala. Walaupun guru tadi tidak bercakap tentang akhirat, walaupun guru tadi tidak bercakap tentang kematian, tetapi mari perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok. Dan daripada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad juga seorang yang asalnya perompak. Fudail bin Iyad ini orang yang dia panggil qati'ut tariq dalam bahasa Arab. Qati'ut tariq ini pemutus jalan, yakni orang dulu dia ropok tengah jalan. Orang sekarang ropok dalam rumah.
Orang dahulu kalau orang dahulu dia nak musafir pergi berjalan, maknanya pergi bawa barang-barang perniagaan, dia akan rompok tengah jalan. Dia panggil penyamun kira. Maka inilah kerja Hudaybiyah dahulu. Sehingga kan satu hari dia pergi rompok rumah orang. Dia rompok tengah jalan, tapi satu hari dia rompok rumah orang. Apabila dia masuk dalam rumah orang, didapati ahli keluarga tuan rumah tadi tengah sembahyang tahajud. Maknanya lalulah dia mendengar ayat Quran, lalu bergetar hatinya, rasa penyesalan serta-merta. Sebab itu nak beritahu Allah Ta'ala nak bagi hidayah sekelip mata je. Kadang-kadang kita tengok orang ini jahat, orang ini, tapi kalau dia nak jadi baik sekelip mata, bahkan dia baik lebih baik pada kita yang kita berasa kita baik. Kita berasa je kita baik. Penyakit perasan ini tak hilang-hilang. Kita akan berasa begitu. Bila pakai gini sikit, berasa comel. Bila baca kitab sikit, berasa cerdik. Bila rajin beribadat, rasa ahli ibadat. Dia berasa. Jadi penyakit perasaan ni memang ada semua dalam diri kita. Dalam diri kita. Maka dalam keadaan macam itu, kata Hudaybiyah ni masuk dalam rumah, tengok orang beribadat. Bila tengok orang beribadat, lalulah dia itu rasa menyesal, rasa insaf. Allah, kenapalah aku jadi macam ni dan sebagainya. Dalam keadaan macam itu, lalulah dia nak bertaubat. Dia pun lari keluar daripada rumah tadi dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Jadi dalam keadaan macam tu, akhir sekali dia pun berhenti di satu tempat. Bila dia berhenti satu tempat, dengar perbualan, kamu ini daripada mana? Saya daripada tempat sekian. Waktu kata, dan tujuan apa datang ke sini? Saya datang ke sini untuk berniaga. Kata orang tu, jangan datang, jangan berniaga di sini. Di sini ada seorang yang jahat. Dia suka merampok. Jadi masa dia dengar perbualan tu, dia dengarlah, dia tu dengarlah. Dia orang yang jahat, dia ni suka merampok. Siapa nama dia? Nama dia Fudail bin Iyad. Terkejut dia. Orang sebut nama dia. Terkejut dia. Lalulah dia pun keluar, sayalah Fudail bin Iyad. Takut orang. Lalu dia kata, jangan takut, saya sudah insaf. Lalulah dia pun tinggal kampung tadi. Dia tinggalkan kampung dia. Tujuan apa dia tinggal kampung? Dia pergi belajar ilmu agama, sehinggalah dia menjadi ulama tasawuf yang terkenal. Maknanya, jadi nak beritahu, Hudaybiyah ini kata bahawasanya, berkata ia bagi anaknya, wahai anakku. Maka Hudaybiyah ini dia pun pesan kepada anak dia, wahai anakku, ya bunayya, isyari daran, belikan kepada saya, belikan olehmu bagiku, belikan kepada saya satu kampung yang jauh. Allah, beli satu kampung. Beli satu kampung. Apa maksud dia ni? Rakas suruh beli satu kampung. Nak cari mana? Tu beli satu kampung. Orang kaya benar beli satu kampung. Orang kaya pun tak beli satu kampung. Walaupun disebut kampung, sebenarnya perkataannya lah darat. Darat ini rumah. Memang jangan terjemah kampung. Lagi baca kita, Hudaybiyah ni kaya beli. Dah. Dia kata kepada anak dia, wahai anakku, belikan kepada aku sebuah kampung. Satu kampung yang jauh. Maksud satu kampung itu satu rumah. Satu rumah yang jauh. Yang jauh daripada qari, yang jauh daripada ulama. Ini masalah. Sepatutnya kita nak duduk rumah dekat dengan ulama-ulama. Supaya kita boleh belajar. Tetapi kata Hudaybiyah ini, seorang ulama tasawuf, seorang yang soleh, kata tolong belikan aku satu rumah yang rumah itu jauh daripada qari. Qari ni asalnya pembaca Quran, tapi yang dimasukkan di situ adalah ulama-ulama. Belikan aku sebuah rumah yang jauh daripada ulama. Jadi yang dimasukkan ulama itu bukan ulama tasawuf sebenarnya, itu ulama fiqh ataupun ulama fiqh sahaja. Ataupun ulama usul, ataupun ulama lain yang tidak ada tasawuf di dalamnya. Kalau ulama fiqh itu ahli tasawuf, itu memang ulama yang benar. Imam Asy-Syafi'i itu ahli tasawuf sebenarnya. Imam Ahmad ahli tasawuf, semua ahli tasawuf.
Sebab ilmu tasawuf ini ilmu yang membersihkan ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita belajar fiqh, kita tidak belajar tasawuf, nanti kita sembahyang duduk dalam ujub, dalam takabur, dalam sombong, sebab tidak ada tasawuf di dalamnya. Maknanya. Jadi orang-orang telah berjaya memisahkan di antara ilmu tasawuf, ilmu fiqh dan sebagainya. Sehingga kan jadi orang ini fiqh sahaja tidak bertasawuf, orang ini tasawuf saja tidak berfiqh. Sebenarnya dia kena gabungkan. Lalu dikatakan tidak mau duduk dengan ulama-ulama. Yang dimaksudkan ulama di situ adalah ulama dunia. Sebab kalau kita duduk dengan ulama dunia, maka dunialah yang masuk di dalam hati kita, walaupun kita belajar ilmu. Walaupun yang keluar daripada lidahnya mutiara-mutiara kata ilmu, walaupun dia sebut baca ayat Quran dan sebagainya, tetapi kalau di dalam hatinya penuh dengan hasad, di dalam hati dia penuh dengan ujub, di dalam hati dia dengan takabur, sombong dan sebagainya, maka itulah yang masuk dalam hati kita. Sebenarnya begitu. Kerana apa yang keluar daripada lidah ulama ini ada dua. Satu dipanggil nur, cahaya. Yang kedua dipanggil zulmat, kegelapan. Sebab itu tidak mustahil kadang-kadang kita belajar tapi duduk dalam gelap sama. Patutnya kita belajar duduk dalam cerah. Tapi bila kita belajar masih gelap, tak tahu ibadat pun kita tak tahu, hati pun kita tidak tenang, macam mana perjalanan ibadat pun kita tak tahu. Kenapa? Kerana duduk dalam gelap. Tetapi belajar tu sudah belajar. Sebab tu bukan senang nak mencari ulama yang betul-betul menyuluh hati kita. Lepas tu kita kena cari. Bahkan dikatakan kalau ada ulama itu kamu boleh mendapatinya, kamu pergi mendapatinya walaupun jauh. Kata Ibnu Abbas yang ketika itu dia sudah menjadi ulama tafsir yang begitu hebat, katanya kalau aku dapati ada orang yang lebih alim daripada aku, aku akan pergi mendapatkannya, yang pergi belajar dengannya walaupun aku terpaksa meredah padang pasir yang begitu jauh. Ini semangat belajar, semangat nak mencari guru yang boleh menyuluh hati manusia. Kadang-kadang kalau kita jumpa duduk dalam majlis dia, kadang-kadang sekali duduk saja, kadang-kadang sekejap saja kita duduk dengan dia, rasa dia panggil siraman rohani di dalam hati kita, rasa terkesan. Inilah dia tanda-tanda orang yang benar-benar hatinya ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita duduk bersama dengan ulama akhirat, maka menyebabkan hati kita akan ingat kepada akhirat ataupun ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau kita duduk ulama dunia, akan rosak hati kita. Bukannya jadi baik ke rosak. Maka dengan takut jadi rosak, kata Fudail bin Iyad, jangan dudukkan aku dengan rumah dekat dengan rumah ulama. Jadi ulama di situ ulama dunia, jangan dipukul semua ulama, tidak. Ulama yang dikehendaki dalam Islam kita, kalau ikut hadis al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Apa yang Nabi wariskan? Nabi meninggalkan harta yang banyak? Tidak. Nabi ada meninggalkan apa-apa? Tidak. Bahkan masa Nabi wafat pun Nabi tidak tentu siapa yang jadi khalifahnya, siapa yang jadi pemimpinnya. Nabi tidak sebut lepas orang ni kamu akan jadi macam ni, kamu akan jadi setiausaha, kamu akan jadi ahli askar. Nabi tak sebut macam tu. Tapi bila Nabi nak wafat, Nabi tanya Siti Aisyah, di dalam rumah kita ini ada berapa lagi? Ada berapa lagi? Maknanya ada banyak mana lagi duit? Banyak mana lagi? Ada beberapa lagi? Beberapa dirham atau beberapa dirham ke dinar, saya tak pasti. Katanya Rasulullah kepada Siti Aisyah, tolong bahagikan kepada fakir miskin. Kata Aisyah, ini saja yang kita ada. Katanya Rasulullah, aku tidak mau meninggalkan umat aku dalam keadaan ada harta. Habis tu Nabi tinggal apa? Yang dikatakan pewaris al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Kalau sebut waris, maknanya si mati akan dapat sesuatu. Apakah yang Nabi tinggal? Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Sesungguhnya aku tinggalkan kamu selepas daripada kewafatan aku dua perkara yang kalau kamu pegang dengan kedua-duanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apakah dua perkara itu? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran sunnah Nabi ini bukan sekadar dibaca sahaja, tidak, tetapi dipahami dan juga dihayati. Dan siapakah yang dapat faham dan siapa yang dapat menghayati, siapa yang dapat mengamalkannya? Di antaranya ulama-ulama. Dan ulama yang macam mana disebut di dalam Al-Quran? Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya hamba-hamba aku yang takut kepada aku, yakni kepada Allah,
adalah ulama-ulama. Jadi yang dimaksudkan ulama yang takut kepada Allah. Dan ingat, bukan semua ulama takut pada Allah. Bukan semua ulama yang takut kepada Allah Ta'ala. Bahkan ulama-ulama sendiri pun lebih tidak takut daripada orang biasa. Maknanya. Baik, kita tengok. Yang jauh daripada qari tiada bagiku, dan bagi kaum jika nyata daripada aku tergelincir dicarinya akan daku. Maknanya tidak ada pada dia, dia tidak mahu duduk bersama dengan ulama, ataupun tidak mahu duduk bersama dengan golongan-golongan ataupun satu kaum yang bersama dengan ulama dunia. Maknanya. Kerana apa? Dia kata kalau kamu nak tahu di antara ulama-ulama dunia ini, dia kata jika nyata daripada aku tergelincir. Kalau nyata daripada aku tergelincir, maknanya kalau nyata kepada kita ini kesalahan-kesalahan dari segi agama, biasalah kita ni orang awam, kita ni orang jahil, kita ni orang tidak ada ilmu, kita ni orang yang banyak maksiat, kita ni orang yang banyak kesalahan. Memang banyak kesalahan yang kita buat. Jadi bila ternyata tergelincir kita, maksud tergelincir ni banyak kesalahan yang kita buat. Kesalahan-kesalahan ada yang kita buat, ataupun maknanya dosa-dosa yang kita lakukan. Bila kita ada buat kesalahan, lalulah ulama-ulama ini dikatakan dicarikan akan daku. Dia carikan kita. Nak cari mana kita? Apa makna dicarikan? Maknanya dia hinakan kita. Dia kutuk kita, dia marah kita, dia memalukan kita. Dia bukan mendidik kita. Ulama akhirat ini dia tidak akan buat macam tu, tapi ulama akhirat ini dia akan mendidiknya. Maknanya hatta kalau ulama itu kasyaf sekalipun. Apa makna kasyaf? Terbuka rahsia hati. Ingat, orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah ni, kita kena takut pada dia, jangan main-main. Dia punya firasat dia begitu tinggi. Mana dia tengok kita dah tahu orang ni ahli maksiat, dia tahu. Walaupun kita tak cerita, walaupun kita susut depan dia, dia tahu sebenarnya, tapi dia buat-buat tak tahu. Dia buat-buat tidak tahu. Kadang-kadang dia tahu orang inilah yang kata pada dia, orang inilah yang musuh dia, dia tahu, tapi dia buat tak tahu. Kerana ulama akhirat ini, dia orang yang datang dalam hati dia nak didik hati orang. Dia bukan nak mengutuk orang, tidak. Dia bukan nak menghinakan orang. Lalu kata Fudail bin Iyad, aku tidak mahu duduk dengan ulama dunia ini. Kalau aku salah, bukan dia tolong aku, dia memalukan aku, dia mencarikan aku, dia mengutuk aku, dia menghina aku. Inilah yang berlaku. Sebab tu aku tidak mahu duduk dengan ulama dunia, katanya. Kata Fudail bin Iyad. Kenapa? Kalau kita tergelincir, kalau kita salah, maka dicarinya situ, maknanya dikutuknya kita, dipemalukan kita, ataupun dihinakan kita, ataupun dipandang rendah. Orang ini dipandang rendah. Dipandang rendah kepada seseorang tadi. Ini bukan ciri-ciri ulama akhirat. Ciri-ciri ulama akhirat, orang buat salah, kadang-kadang dia tahu, tapi dia cuba mentabiah. Maknanya dia nak didik orang itu, tapi melalui jalan lain, jalan ibadat. Kamu kena tambah ibadat. Boleh jadi orang itu sudah dibagi zikir lah sebagai contoh. Okey, kamu kena zikir 100, 200. Tapi bila berjumpa dengan guru tu tahu orang ini buat maksiat. Lalu dia kata, oh baguslah kamu ini, kamu punya sudah berzikir, kamu kena zikir 500. 500 sebenarnya denda kepada maksiat. Tapi dia kata macam tu. Dia mentabiah. Lama-lama akhir kali anak murid itu semakin berubah. Jadi kesan kalau kita nak tahu ulama itu ulama yang benar, ataupun ulama yang baik, kalau kita duduk bersamanya, akan berubahlah akhlak kita, akan terkesanlah hati kita. Kata ulama, duduk bersamanya tu lama mana? Ada ulama kata 40 hari. Yang duduk sehari tak ada, warna tak ada benda. Dia kena duduk di situ 40 hari. Dia 40 hari terkesan. Dan nak duduk macam mana begitu? Maknanya bukan tu duduk sama sampai kena tidur rumah dia, tidak. Anak murid ramah habis nak tidur rumah dia, dah ke? Dah.
Maknanya sentiasa menghadiri majlis ilmunya, sentiasa bersamanya. Kalau boleh setiap hari untuk mengambil ilmu dengannya. Ambil ilmu, selama itu insya-Allah akan terkesan di dalam hatinya. Bahkan dikatakan bahawa kalau kita duduk dengan satu orang ulama itu, kalau duduk 40 hari tidak terkesan, maka kita boleh mencari orang lain. Dalam waktu yang sama kita tidak boleh menyalahkan dia. Boleh jadi kita yang tebal hijabnya, kita yang banyak dosanya, lalu dia kata guru ni tak jadi, duduk tak jadi benda. Padahal kita yang banyak dosa. Kadang-kadang berlaku macam tu. Kadang-kadang kita belajar biasanya terkesan hati, tiba-tiba tak terkesan hati. Kita tak boleh salahkan lagi guru, boleh jadi kita maknanya boleh jadi kita sudah berubah niat. Lalu bila berubah niat, maka terhijablah kita ketika itu. Lalu dikatakan bahawa kalau tergelincir, dicarinya akan daku. Dan jika nyata atasku nikmat, kalau atas aku ada nikmat pula, bila dia tengok aku ada nikmat pula pada dia, lalulah dengki mereka itu akan daku. Lalu dengki, dia dengki, jangan cari-cari dunia banyak-banyak sangat. Apalah kamu gini. Padahal dalam hati dia dengki. Sebab apa? Sebab dia tak boleh, orang lain boleh. Lalu dia marah-marah orang. Ini satu penyakit juga. Satu penyakit. Maknanya bahaya. Kita kadang-kadang maknanya kalau tengok orang-orang alim ini bahaya macam ni. Alim ni kadang-kadang bila dia tidak dapat pada dirinya, dia akan marah kepada orang lain. Jangan kamu kejar kepada dunia. Jangan kamu nanti lalai kamu kepada dunia. Jangan bermegah-megah dengan harta. Jangan terlalu kejar kepada harta. Beribadatlah kamu. Masa tu dia tak ada. Masa dia tidak ada harta, dia tidak ada kemegahan. Lalu dia marah-marah orang. Apa kamu nak jadi apa? Nanti dibakar dalam api neraka. Harta kamu akan dihomban. Dia pun marah. Masa tu dia tak ada. Lalulah dia ada. Lalu dia ada. Bila dia ada pula, lalulah dia pun tak cakap dah macam tu. Kalau dia bercakap pun, dia akan berubah hayat. Kita boleh mengambil harta dunia, tetapi harta dunia itu untuk akhirat. Dia tukar begitu pula. Dulu orang lain tak boleh. Orang lain tidak boleh. Lalailah macam ni itu orang lain. Tapi bila dapat ke dia, tidak mengapa. Sayyidina Abu Bakar pun kaya. Sayyidina Abdul Rahman pun kaya. Orang kaya yang masuk syurga, orang yang awal-awal selain pada Nabi, sahabat Nabi yang awal-awal masuk syurga, Sayyidina Abu Bakar kan dia kaya. Boleh bila dia kaya juga. Bila dia kaya juga. Masa dia susah, dia marah ke orang. Jangan duk kejar dunia. Apa kita nak jadi ni kan? Yang kamu kejar-kejar tu kan kamu tinggal, tak kesia-sia kan, rugi kamu tu. Masa tu anak murid pun fikir, ya sungguh terima kasih Tok Guru sedarkan saya. Ambil ke Tok Guru lah ni harta saya. Dia kata Tok Guru tak apa, anak murid jangan. Maknanya lalu lah Tok Guru pula kaya. Dia pun pandai pula. Mari ayat pula, cari ayat. Kita kena tengok Rasulullah punya kenderaan macam mana. Kita kena tengok sahabat Nabi punya perniagaan dia macam mana. Abdul Rahman Ibn Auf, bagaimana perniagaan dia. Kita kena tengok Sayyidina Umar yang telah menginfakkan hartanya. Kan mereka kaya belaka semuanya sekali. Ini satu masalah. Jadi sudah tidak jujur dengan ilmu, sudah tidak ikhlas dengan ilmu Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya dikatakan ini gambaran yang disebut di dalam kitab ini. Maknanya kita minta jauh, jangan berlaku kepada diri kita perkara yang macam ini. Maknanya kadang-kadang kita boleh bercakap ketika kita tiada, tetapi ketika kita ada, belum tentu kita boleh melakukan apa yang kita kata semasa kita tiada dulu. Masa kita tidak ada apa-apa, kita boleh kata, saya nanti kalau kaya nanti saya infak fisabilillah. Saya tidak akan biarkan orang susah. Masa itu tidak ada harta lagi. Tapi bila ada harta, belum tentu kita boleh buat macam tu. Jadi orang yang betul-betul, kalau ulama akhirat ini, bagi dia tidak ada apa-apa lagi. Maknanya dia menumpukan kepada akhirat. Kalau ada, adalah. Tidak ada pun tidak mengapa. Tidak terhalang dia akan perkara yang macam ini. Maka yang dibimbangi, kata Hudaybiyah, aku bimbang sungguh. Kalau aku duduk dengan ulama dunia, ginilah berlaku. Kalau aku salah, dia kata ke aku. Kalau aku kejar, aku dapat dunia, dia deki aku pula. Katanya Hudaybiyah. Lebih lagi Hudaybiyah pun ulama juga.
Jadi katanya pun dia, ya kalau macam itu baik orang awam malah senang. Baik orang awam maknanya. Boleh jadi orang alim ini, kalau orang alim dia tak deki dengan orang yang tidak ada ilmu kaya, tak deki. Tapi orang alim tu dia boleh dengki dengan orang alim yang lain yang kaya. Yang kaya, kalau ada kaya, kalau ada pengaruh dia dengki pada pengaruh. Kalau ada ilmu lebih dia dengki pada ilmu lebih. Kalau ada nama, ada pangkat, dia dengki lah. Aku ni ustaz, tak ada pangkat, tak ada nama. Dia ni ustaz, ada pangkat, ada nama. Nak dengki tu pula. Inilah nyakit orang-orang alim. Nyakit orang-orang alim. Sebab tu kalau boleh tambah jadi orang alim. Dan nak jadi orang apa? Nak jadi da'i. Dah da'i tak deki orang tau. Da'i ni pendakwah. Pendakwah ni kadang-kadang biasanya ada ilmu juga, tetapi yang ada ilmu tu ulama. Tapi sebenarnya baik da'i, baik orang alim, baik orang kaya, baik orang, semua ada dengki belaka. Kena ada sifat dengki. Jadi sifat dengki inilah kita kena bersihkan, kerana dengki ini memakan segala pahala kita. Habis makan pahala kita. Orang-orang alim dia sembahyang banyak-banyak, tiba-tiba esok dia dengki kepada orang alim yang lain. Maka pahala sembahyang banyak dia tu boleh ke orang alim tadi. Boleh kepada orang alim. Ada orang itu, dia itu sama-sama ulama, tapi dia tak bangun malam. Ulama lain bangun malam. Lalu ulama lain yang bangun malam kata ke dia, apa kamu tak bangun malam? Kata ulama yang tak bangun malam, moga-moga pahalamu boleh ke aku. Biar aku tak bangun pun. Biar aku tak bangun pun. Tapi yang membangun kata ke aku, boleh ke aku. Ibaratnya gitulah. Itulah yang kita kena faham. Bukan sekadar menjaga ibadat, tetapi menjaga perkara yang boleh menghilangkan pahala ibadat. Itu lebih-lebih lagi. Maka dikatakan di sini, dan demikian lagi engkau lihat akan mereka itu, yakni para ulama. Demikian lagi kamu melihat mereka itu, yakni para ulama, ia takabur atas segala manusia. Dia sombong di atas segala manusia. Dia sombonglah, dia ulama, dia ini ulama, dia orang alim, dia orang banyak ilmu. Jadi tengok orang-orang awam, ini orang jahil, aku ni orang alim. Aku memang lebih mulia pada dia. Kan sombong itu. Sombong. Dalam keadaan tu lalu dia menjadi orang yang sombong, lalu memandang hina dan meringankan dengan mereka tu hal keadaannya kuning pipi dan masam muka. Apa makna kuning pipi masam muka ni? Ke dia dah solat tak di pipi dia. Dah maknanya kalau dia tengok orang-orang jahil, dia pandangan-pandangan yang tidak elok. Mandang rendah lah maknanya. Dia mandang rendah. Memandang rendah ataupun buat persenda kan. Berpersenda, jadi tengok orang. Jadi bila tengok orang jahil, dia pun tengok muka masam dengan hati yang tidak tenang, dengan hati yang tidak suka. Seolah-olah dialah yang baik, orang lain ni tak baik belaka. Ini nyakit orang alim juga. Dia orang alim ni dia kena ada kasih sayang. Sebenarnya dia tidak boleh membenci, dia tidak boleh memasam. Dia tengok masam muka. Sebab apa? Sebab dia tengok yang datang itu orang apa? Orang jahil katanya lah. Dia pun ni orang jahil, dia pun masam muka. Kesal sikit tu di belakang apa padak sikit. Boleh? Baik, kita sambung lagi. Kuning pipinya, masam mukanya, seperti umpama membangkit atas segala manusia dengan barang yang ia sembahyang lebih 2 rakaat. Seperti dia membangkitkan akan amal ibadat dia. Ini nyakit orang alim. Orang alim ni kalau boleh dia tengok dia ni ahli ibadat banyak. Maknanya kalau orang tu benar-benar dia lebih suka orang tidak tahu. Kalau guru saya tu dia lebih suka orang tidak tahu, anak murid dia tidak tahu dia ni orang buat ibadat. Tapi saya susu ke anak murid tahu juga. Maknanya. Tapi yang masalahnya memang tak kuat amal ibadat, tapi dia berasa. Baru malam tadi, malam kita lalu
Lama ni tidur sama lama ni. Awal musim hujan nak hilang dah. Dia pun bangun. Kita kena bangun malam. Dia nasihat kau orang pula. Kita kena bangun sembahyang malam. Kalau kita tak bangun sembahyang malam, rugi kita. Pahalanya besar. Alhamdulillah malam tadi bukan nak kata. Maknanya buat 2 rakaat je. Memang tamu kata kapur je. Maknanya padahal baru malam tadi sembahyang. Baru malam tadi sembahyang. Lalu kabur lagi orang tak tanya, dia kabur lagi. Lepas subuh tadi banyak kau zikir. Ada kat 1000. Mana kita pun zikir tak boleh tinggal. Lepas tu orang tak tanya lagi lah. Saya ni kat 2 bulan dah zikir tak tinggal. Orang tak tanya pun. Tapi dia saja beritahu ini penyakit satu. Penyakit. Lalu ini yang dikatakan dia mencebeh-cebeh orang. Betul tak ayat cebeh? Dia ini maknanya dah apa nak buat? Cemen. Dia pandang rendah lah kau orang. Maknanya apabila dia melakukan ibadat banyak-banyak. Ini penyakit juga. Penyakit orang-orang alim. Kalau dia buat amal ibadat, dia biar orang tahu. Dia orang tahu. Sebab itu setengah orang alim dia meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan orang tak kata dia. Kadang-kadang orang tengok dia, apa dah buat benda gini. Kadang-kadang dia tak sembahyang pun sunat duha. Kadang-kadang. Tapi dia tak sembahyang itu depan anak murid dia ataupun depan orang ramai. Maknanya jadi sembahyang tujuan dia tidak mau. Tapi kalau orang itu alim, dia buat amal ibadat, lalu dia pun cerita-cerita, sebenarnya secara tidak langsung dia menghinakan orang-orang yang jahil. Secara tidak langsung. Maknanya ini penyakit-penyakit sebenarnya yang ada di dalam hati. Yang ada di dalam hati orang-orang alim. Lalulah dikatakan di sini dengan barang yang sembahyang lebih atas 2 rakaat ataupun lebih 2 rakaat ataupun seperti seumpama datang akan dia daripada Allah Ta'ala menyukakan dengan syurga dan kelepasan ia daripada neraka, atau seperti bahawasanya telah dapat yakin akan bahagianya dan celaka bagi segala manusia, ataupun apabila dia membaca ayat-ayat Allah. Ni kerja ulama. Ulama-ulama ni membaca ayat Allah, buka Quran, tengok dalil, apa dalil dia, baca dalil-dalil dan sebagainya. Kemudian baca hadis, hafal hadis dan sebagainya. Lalulah apabila dia membaca ayat mengenai syurga, lalu mari dalam hati, syurga itu hak aku lah. Dia cerita gitulah. Jadi bila cerita tentang syurga ni, perasa diri kita saja. Kita ahli syurga dah. Lalu pun membaca ayat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Jadi dia pun cerita berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal dengan amalan soleh, yang mana bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia pun gambarkan bahawa nanti dalam syurga dia akan masuk di dalam syurga dan akan diberi air-air sungai dalam syurga. Sungai dalam syurga ini ada sungai madu, ada sungai arak. Sungai arak ada ke? Ada. Arak dalam syurga tidak sama dengan arak atas muka dunia. Dan ada sungai susu. Maknanya, dan dia minum tak puas-puas. Ataupun dengan arti kata memang dapat nikmat yang begitu banyak. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa, lalulah apabila diberi rezeki-rezeki kepada mereka seumpama daripada buah-buah, lalulah dia pun mendapat rezeki tadi. Fa utubihi mutasyabiha, dia kata, ya Allah, buah ini sudah diberi kepada saya dahulu masa atas muka dunia. Jadi atas muka dunia buah apa yang sedap? Buah durian. Nanti dalam syurga pun ada durian. Buah rambutan ada tak? Ada. Maknanya buah duku ada, buah leci ada, tapi wa utubihi mutasyabiha, tapi rasanya berbeza-beza.
Walahu fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun, dan dia akan dapat azwaj. Azwaj ni isteri-isteri. Jadi minta maaf lah muslimat, dia bagi isteri-isteri saja dalam Quran. Dan apa mana? Disebut dalam Al-Quran, dibahagi kepadanya isteri-isteri. Jadi yang dimasukkan isteri-isteri itu pasangan-pasangan. Hanya susah hati. Pasangan-pasangan. Jadi pasangan-pasangan dibagilah. Yang suci, yang bersih, dan mereka itu kekal di dalam syurga buat selama-lamanya. Tapi belum tentu. Tapi hanya kadang-kadang satu penyakit ulama ini, dia rasa sudah baik dia. Sudah baik dia, lalu dia merasakan bahawa dialah ahli syurga. Adapun ahli neraka itu milik orang lain. Sedangkan di dalam hadis, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-alimu la yanfa'u ilmuhu. Sesungguhnya sedahsyat-dahsyat azab yang akan dikenakan di negeri akhirat adalah orang alim. Al-alimu lam yanfa'u ilmuhu, yang tidak memanfaatkan akan ilmunya. Maknanya orang yang paling dahsyat azabnya di negeri akhirat adalah orang alim. Orang alim yang macam mana? Lam yanfa'u ilmuhu, yang tidak menginfakkan ataupun yang tidak memanfaatkan ilmunya. Kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah, mula-mula sekali dia datang ke hadis ini. Ingat orang-orang alim, ingat ulama-ulama, ingat pendakwa-pendakwa. Maknanya akan dicampakkan ke dalam api neraka itu, termasuk di kalangan sedahsyat-dahsyat azab. Lebih azab daripada itu. Sehingga kan ada syair Arab, kalau tak silap, saya tidak pasti. Kalau saya baca itu katanya syair Arab mengatakan bahawa orang alim ini akan dimasukkan ke dalam neraka 500 tahun lebih dahulu daripada penyembah berhala. Dia masuk dulu. Hanya penyembah berhala ni dia keluar, dia tak boleh keluar dah. Dia syirik kufur. Tapi orang alim ni keluar 500 tahun terlebih dahulu daripada penyembah patung berhala. Ini orang alim. Jadi orang alim jangan merasakan bahawa dia tu yang baik. Sehingga kan satu kisah, anak murid Imam Malik ke Imam Ahmad, ketika dibacakan ayat-ayat tentang syurga, semua gembira-gembira. Tetapi ada seorang menangis. Lalu dibacakan tentang neraka, neraka, semua menangis, termasuk yang menangis tadi pun menangis. Maknanya bukan masuk neraka, cerita bab neraka orang menangis dia suka tak. Masa menceritakan tentang syurga, semua menangis, dia menangis, semua ketawa gembira tentang syurga, tapi ada seorang menangis. Tapi bila dicerita tentang neraka, semua menangis, termasuk yang tadi pun menangis. Lalu ditanya, kenapa apabila diceritakan tentang syurga kamu menangis, dan apabila diceritakan tentang neraka pun kamu menangis? Dia kata bahawa apabila menceritakan tentang syurga, aku merasakan aku tidak layak dalam syurga. Tetapi apabila diceritakan tentang neraka, aku rasa akulah ahlinya. Maknanya. Jadi satu sifat yang ada bagi orang yang melakukan ibadat, terutama orang alim, kalaulah cerita-cerita tentang syurga, itulah diri dia. Dia sudah lepas. Ingat, sesiapa yang merasai bahawa dia sudah lepas di sisi Allah Ta'ala, sedangkan di dalam hatinya tidak ada perasaan takut dan juga harap kepada Allah, dia adalah manusia yang tertipu dengan ibadat dia. Kenapa kita rasa lepas? Sebab kita rasa sembahyang kita alhamdulillah tak tinggal. Maknanya sembahyang subuh pun tak tinggal katanya. Maknanya lepas tu zuhur, asar, baca Quran. Jadi bila kita melihat kepada amal ibadat kita, sembahyang katanya sudah jaga, majlis ilmu sudah hadir, ibadat semua sudah dilaksanakan, rasa-rasanya fikir-fikir rasa tidak balas dengan orang, rasa-rasanya tidak ada ambil hak orang, lalu letak dalam hatinya rasa dia sudah ahli syurga, itulah dia orang yang tertipu dengan amal ibadatnya. Orang yang benar-benar beriman mesti ada di dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Dan dalam waktu yang sama rasa harap kepada Allah. Mengharapkan apa? Mengharapkan keampunan dan juga rahmat daripada Allah Ta'ala. Kenapa rasa takut kepada Allah Ta'ala? Rasa takut di atas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita ini sebenarnya jangan berasalah, kita ini kena terima hakikat. Rasa-rasa tak salah kalau saya kata terima hakikat. Kita ni banyak sangat dosa dengan Allah. Banyak sangat dosa.
Walaupun sudah sembahyang, walaupun tidak, nafsu kita ini banyak lagi kita ikut. Maknanya hati kita ni banyak lagi lalai, lidah kita banyak lagi cakap yang sia-sia, masa kita banyak lagi kita gunakan kepada benda yang melalaikan kita. Jadi kalau kita fikir betul-betul, Masya Allah, yang Allah Ta'ala berkata kepada hambanya, wahai hambaku, aku beri nikmat kepadamu, maksiat yang kau beri pada aku, kata Allah. Maknanya, jadi nak beritahu, lalu dikatakan bahawa apabila sahaja syurga, lalu dikatakan syurga ini seolah-olah lepas dia, milik dia, dan kelepasan ia daripada neraka, dan dia merasa dia sudah lepas daripada azab api neraka. Atau seperti bahawasanya ia telah dapat yakin akan bahagianya, ataupun ia yakin dia akan bahagianya. Api neraka ini dahsyat. Dahsyat. Nak cerita tak apa, salah ke tak salah nak cerita. Tak apa saya pernah bermimpi satu malam tidur. Bila saya bangun daripada tidur, masa dalam mimpi itu saya tidak ada melihat kecuali merah semuanya sekali, kecualinya api. Dan ketika itu saya merasa sudah di negeri akhirat, betul-betul rasa dekat akhirat. Tiba-tiba datang seorang yang memakai jubah putih yang tidak dapat melihat wajahnya, cahayanya sangat terang, sehingga kita nak tengok dia pun silau. Lalu dia berkata, tidak ada gunanya engkau menyesal di sini. Maknanya kita pun lalu merau ketika itu, sangat menyesal, lalu terkejut daripada tidur. Rupanya belum akhirat lagi. Tapi ingat akhirat. Ingat itu akhirat. Apa maknanya? Maknanya memang banyak dosa lah kamu ini. Memang manusia yang banyak lalai, hanya pandai bercakap sahaja, tidak pandai melakukan amal. Jadi nak beritahu, akhirat ini maknanya neraka ini jangan menyangkakan milik kita. Kita menyangkakan neraka milik kita. Neraka ini milik orang, jangan. Dan jangan kita minta neraka pula. Jangan minta neraka. Tetapi berlaku kepada Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, dia menajak kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya aku beribadat ini kerana ingin masukkan aku di dalam syurga, maka jangan masukkan aku dalam syurga. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku beribadat ini kerana aku takut ke dalam neraka, masukkan aku dalam neraka, katanya. Jadi nak beritahu, sebab itu satu masalah yang berlaku, yang dikatakan dalam kitab ini bagi orang alim, apabila cerita tentang syurga, itulah miliknya. Lalu dibaca ayat, dia merasakan dia ini sudah menjadi ahli syurga. Inilah dia gambaran ulama dunia. Kalau kita nak tahu gambaran ulama dunia sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini, kamu tengok kalau dia baca ayat tentang syurga, tentang neraka itu dia selamat, syurga itu milik dia. Itu gambaran dia. Gambaran dia. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka dia sudah merasa bahawa sudah menjadi bahagian dia. Atau seperti bahawasanya ia telah dapat yakin akan bahagianya. Dia sudah yakin bahagianya sudah milik dia. Maknanya apa? Dia sudah masuk syurga, dia sudah selamat azab api neraka. Dan celaka bagi segala manusia. Ada pun yang dia sarah-sarah pada orang lain tu, yang neraka tu orang lain, bukan dia. Bukan dia. Dia telah gambarkan bahawa dia sudah menjadi ahli syurga, yang duduk di hadapan dia adalah ahli-ahli neraka. Maknanya. Sebab tu kita kena ingat, ilmu yang disampaikan ini, kata guru saya, bukan untuk mengajar orang, mengajar diri sendiri. Kamu nak mengajar orang, nak menarik orang, mana diri kamu pun tidak lepas lagi. Maknanya. Jadi sekarang ini satu penyakit dikatakan bahawa dia sudah merasakan dia sudah selamat. Sudah selamat daripada azab api neraka. Sudah selamat dan miliknya adalah syurga. Ada pun orang lain itulah dia neraka. Orang lain tidak layak masuk syurga. Inilah penyakit yang ada di dalam hati-hati manusia. Kemudian serta yang demikian itu memakai ia akan pakaian orang yang tawaduk, daripada kain bulu. Suf, dia kata. Kain bulu ni maknanya
Dia kira kain yang halus lah, kira kain tu kain yang elok dah. Maknanya kain kasar. Pakaian orang yang tawaduk daripada kain bulu dan lainnya. Dan ini tiada patut dengan dia dan tidak patut. Ataupun dia pakailah pakaian yang menunjukkan dia ini tawaduk orangnya. Maknanya pakai pakaian ulama, dia tidak ulama. Dia tidak patut pakai pakaian macam itu. Kalau kita pergi ke Indonesia contohnya, orang yang pakai pakaian gini memang ulama besar. Maknanya di Indonesia pelajar-pelajar pesantren, pelajar-pelajar pondok, pelajar pondok dia tak akan pakai macam ni. Kalau yang pakai macam ini ni guru-guru dia, yang dikatakan kiai-kiai ataupun dipanggil syekh, syekh. Itu pun syekh kadang-kadang kalau hari-hari dia tak mengajar, dia pakai plekat, dia pakai baju kemeja gitu saja. Lepas tu pakai kopiah. Serban dia tak ikat, dia tak kepala bahu ni. Dia buat gini. Buat gitu. Maknanya. Jadi itu biasanya. Jadi kalau pergi kat Malaysia ini biasa pakai jubah. Ramai budak-budak masuk pondok semua pakai jubah. Di sekolah di pondok sana, pesantren sana. Maknanya dia orang pakai biasa saja. Jadi bila ditanya kenapa tidak memakai jubah sedangkan ini sunnah Nabi, dia kata tidak layak. Dia tidak layak. Dia kata di sini orang yang memakai pakai macam ini adalah orang-orang ulama-ulama. Hingga kan Syekh Nuruddin kata, saya datang Malaysia saya kena pakai jubah punya serban juga, dia kata. Sebab di Malaysia ni sudah biasa orang-orang sana. Jadi yang pakai di Malaysia ini, pakaian di Malaysia ini yang pakai jubah-jubah ini atasnya nak ikut sunnah Nabi. Maknanya di sana tu mereka tu memang dia membezakan di antara ulama dengan orang awam. Jadi ulama pakai jubah, pakai serban, ini ulama. Orang awam pakai macam ni. Kita tak ada beza ulama dengan orang biasa. Biasa saja. Salah gaya. Orang-orang yang mengajar itu masih lagi pakai suruh jin. Maknanya tak ada beza lagi. Biasa saja. Jadi dibezakan, di sana dibezakan. Boleh jadi benar juga. Maknanya dalam kitab ini dia kata memakai pakaian orang yang tawaduk, padahal tidak patut bagi dia. Jadi minggu depan tak boleh pakai gini lah. Pakai baju Melayu kayak mereka. Tidak layak dipakainya. Baik. Ataupun pakai baju t-shirt tak apa, mengajar kita Minhajul Abidin pakai baju t-shirt, baju bola. Lalu dikatakan di sini pakaian orang yang tawaduk daripada kain bulu. Lalu dia pakai pakaian orang yang menunjukkan dia orang yang tawaduk. Dan lainnya daripada kain bulu, macam mana kainnya wallahu alam. Dan ini tiada patut dengan dia, tiada patut, ini tidak layak dengan dia. Bagi orang yang mengangkat diri ini bagi orang yang mengangkat diri. Dia tunjuk dia itu, ataupun pakai pakaian yang menunjukkan bahawa dia ini orang yang hebat, padahal tidak layak. Dan takabur, dan menunjukkan kepada takabur. Dan tiada munasabah akan dia, dan tidak munasabah. Tidak munasabah dengan pakaian yang dia pakai. Kadang-kadang pakaian ini membawa takabur. Pakaian ini membawa kesombongan kadang-kadang. Maknanya dengan sabit pakaian tadi. Tetapi adalah berlawanan dengan dia. Sebenarnya berlawanan dengan dia. Dia tak patut pakai pakaian gitu, dia sudah pakai. Dan tetapi orang yang buta itu tiada melihat dilihatnya, dan orang buta itu tidak melihatnya. Maknanya katanya pengarang kita Imam Ghazali, bagi orang buta tak dapat lihat, sama saja. Tapi orang yang benar-benar dapat melihat dengan pakaian, dengan tu kadang dia dapat beza. Memang orang ini ahli akhirat. Memang ulama ni ulama dunia, ulama ni ulama akhirat. Dia dapat lihat. Maknanya. Jadi sekarang ini dikatakan bahawa seseorang itu ditunjukkan dalam keadaan dia bertawaduk, kemudian dia tunjukkan dia ini dalam keadaan rendah diri, kemudian dia pun menyampaikan ilmu, lalu dikatakan yang neraka itu milik orang, syurga itu milik dia.
lalulah menyebabkan orang keliru, sehingga kan orang sudah tidak dapat kenal yang mana satu ulama dunia, yang mana satu ulama akhirat. Kalau kita belajar akhir kali jadi pening kepala. Hana pening kepala. Jadi ilmu pun tidak dapat dicapai, nak beramal pun jadi pening. Maknanya. Sebab itulah syarat orang nak ilmu itu mesti bersanad. Apa makna bersanad? Mesti daripada guru ke guru, bukan daripada buku ke buku. Daripada guru ke guru itu akan turun daripada hati ke hati. Faham tak hati ke hati ni? Maknanya bukan ingat dalam hati, bukan. Maknanya ingat kepada ilmu tadi. Perpindahan daripada hati ke hati berdasarkan kepada sanad yang ada pada guru tadi. Dan guru tadi hendaklah benar dari segi amalannya berdasarkan kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maknanya, dan dia tidak seleweng daripada perjalanan yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata dan takabur, dan dia tidak munasabah dengan apa yang dipakainya. Sebab itu tidak mustahil kadang-kadang ulama tu ulama akhirat tapi pakaian dia biasa saja macam orang awam. Padahal dia ulama akhirat. Boleh jadi memang dia tidak mahu menunjukkan. Dia punya tu dia ada yang pakai dalam keadaan-keadaan tertentu sahaja. Pakaian yang tertentu sahaja, seperti masa nak menyampaikan ilmu sahaja. Ada juga begitu. Imam Malik ini dia memakai pakaian yang agak yang ia panggil pakaian yang zuhud, yang lusuh, ataupun kadang-kadang yang bertampar pun ada Imam Malik. Tetapi ketika dia nak menyampaikan ilmu, dia pakai pakaian yang habis ramai Imam Malik. Lalu ditanyakan, dia kata, dia menunjukkan bahawa aku ingin memuliakan ilmu. Jadi memuliakan ilmu itu lalu dipakai dengan pakaian yang elok-elok. Kalau kita nak muliakan raja, ada kita pakai pakaian yang lebih kurang. Tiba-tiba Sultan jemput kita pergi istana, 2 hari mikir nak pakai baju apa. 2 hari mikir. Gosok baju ni tak jadi aku lagi. Siapa nak jalan pun kena belajar. Allah mulia sungguh. Jalan. Cara jalan macam mana? Kalau Sultan bagi tu, cara nak ambil gitu. Sultan pun bagilah apa? Dia punya kebesaran dia. Tuan bagi, dia pun ambil gitu. Nama ada orang. Mula cara tangan macam mana? Saya berarti. Maknanya. Sebab apa? Sebab memuliakan. Pakaian. Harus orang tak ada baju Melayu sepasang, gitu tepuk. Dah tak ada baju Melayu. Mengung 2 hari boleh tak akan jumpa. Boleh tak akan jumpa. Maknanya. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Takut. Maknanya. Sebab apa? Nak muliakan dia. Itu nak beritahu. Begitulah Imam Malik. Dia memuliakan ilmu. Dan dia nak menyampaikan ilmu. Dia pakai coba-coba. Dia kata bukan atas diri dia tidak. Tetapi atas ilmu ini mulia. Atas ilmu ini mulia. Ada pun dalam keadaan biasa-biasa dia pakai jubah biasa-biasa sahaja. Maka di sini kita dapat faham, kalaulah ulama-ulama kena penyakit ini. Hari ini sedap kena ke ulama. Hari ini kena ke ustaz-ustaz. Jadi nak beritahu kena penyakit ini. Masa kita dah baik, kita sudah bagus. Kalau orang-orang yang ada ilmu pun kena penyakit yang macam ini, bagaimana kita yang tidak ada ilmu? Bagaimana kita ni? Maka demikianlah juga kita kena juga penyakit-penyakit ini. Penyakit merasa baik. Dah percaya, cuba dia mengikut kuliah dalam masa 1 bulan, diberi zikir, diamal zikir, disuruh mayang sunat, disuruh puasa sunat. Sebulan saja, rasa guana hati. Oh, aku sudah baik. Tengok korang tak mayang sunat lah. So nak jadi apa tak mayang sunat? Maknanya rugi. Maknanya dia pun tengok orang begitu. Tengok orang gitu. Lepas pada tu cepat-cepat keluar sebehang, besar pula sebehang gitu. Dikit-dikit tengok orang, tak ada sebehang lah. Aku je. Dikit. Nak cakap nama dah. Nak zikir sama. Dia tak tahu yang nyakit dalam hati, tak tahu. Tu bau kita kalau kita buat kita akan ada macam ni. Inilah yang nak buat.
Sebab tu kita tidak gaduh kepada ibadat-ibadat yang banyak, tapi gaduh kepada penyucian hati. Tetapi apabila hati sudah suci, maka mudahlah buat ibadat kepada Allah sebenarnya. Tapi kalau kita beribadat banyak-banyak pun dalam hati tidak suci, dalam hati rasa ujub, rasa takabur, rasa sombong dan sebagainya, akhir kali ibadat itu akan jadi sia-sia juga. Baik, kita tengok. Dan disebutkan orang bahawasanya faqad as-sabaki, bukan ya, as-sabaki. Sabaki ke subki? Sabaki. Faqad as-sabaki. Oh, nama. As-sabaki. Masuk ia di atas Hasanul Basri. Masuk ia maknanya pergi jumpa Hasanul Basri. Dia pergi jumpa Hasanul Basri. Hasanul Basri ni memang ulama tasawuf. Jadi ini ulama tasawuf. Al-Faqad as-Sabaki ni dia mutasawwif, buat-buat tasawuf. Dalam kitab Arab ia bukan ia. Bukan. Kalau syekh tu dia worship. Ni worship saja. As-Sabaki. Ada rujukan As-Sabaki? Sabaki ya? Kalau salah tolong tunjukkan. Maknanya As-Sabaki ya? As-Sabaki masuk dia di atas Hasanul Basri, maknanya dia pergi berjumpa dengan Hasanul Basri. Lalu dia pergi jumpa dengan Hasanul Basri, atasnya baju kasar. Baju kasar ni baju tebal. Baju kasar lah, kasar tu kasar lah. Dia pakai baju kasar. Baju kasar-kasar ni maknanya ni baju orang sufi. Dia pakai baju comel-comel ni baju ahli dunia. Dia pakai baju kasar-kasar saja. Jadi orang dulu dia kira baju yang kasar, kasar, baju yang kasar. Jadi baju kasar ni kira baju ahli sufi lah. Jadi pun masuk dengan memakai pakaian baju ahli sufi, dengan memakai baju yang kasar. Kasar ni kasar lah, kasar. Kasar komanda lah. Mana tak jumpa ni? Dan atasnya baju kasar, baju yang kasar. Dan di atas baju Hasan, di atas Hasan pakaian. Apa pula ni? Dan di atas Hasan pakaian, maknanya dia memakai pakaian yang kasar, sedangkan apa ni, Hasanul Basri ni memakai pakaian yang elok. Pakaian yang elok-elok, yang molek-molek je, yang lembut-lembut saja. Oh, Hasanul Basri ni ahli dunia, dia ni ahli akhirat, pakai baju kasar-kasar. Maknanya, maka menjadilah ia merasa-rasa akan tangannya. Dia pun tunjuk rasa-rasa tangan dia. Nak suruh Hasanul Basri tengok pakaian ini pakaian ahli sufi. Ni pakaian apa? Pakaian ahli dunia ini. Maknanya kita pakai pakaian komang-komang saja. Ni pakaian orang hebat-hebat. Pakaian saya ni jenis baju 15 riyal. Dia 150 riyal. Jadi dia nak tunjuk yang dia ini ahli sufi pakai komang-komang saja. Kita ni kadang-kadang tertipu dengan kesufian. Nak tunggu sufi pakai motor buruk. Baru sufi. Kalau pakai motor buruk pun hati main teringat, orang lain pakai kereta besar ni dunia belaka. Kita pun rosak hati kau. Sebab apa? Sebenarnya yang kita pakai motor buruk itu bukan kita zuhud. Sebab itu tak ada duit. Maka orang tidak ada duit tidak panggil zuhud. Apa tahu umur besar-besar? Apa umur besar-besar tinggal juga dunia belaka tu. Sebab apa kata macam tu? Sebab tak ada duit sebenarnya, tapi tak kabur tu. Kita ni orang-orang ahli agama dah lewat umur besar-besar. Jadi lalai pada Allah. Cakap sedap. Cakap sedap. Padahal hakikatnya mu tak ada piti sebenarnya. Tak ada duit sebenarnya. Jadi terpedaya kadang-kadang. Lalu dia tengok orang tu dia pakai pakaian, Hasanul Basri pakai yang halus-halus, lembut-lembut saja. Jadi dia ni nak cover dia ahli sufi, dia pun pegang tangan dia. Maknanya merasa-rasa dengan tangannya. Maka berkata Hasan baginya, apa kamu lihatkan pada kain aku? Apa melihat kepada baju aku? Kain tu bajulah. Apa melihat pada baju aku? Dia rasa baju dia, tapi Hasanul Basri tahu lah, dia sindir.
Dia sindir. Kalau kita pakai kenderaan kecil-kecil kan, lepas tu orang tukar kenderaan besar, kita apa pakai kenderaan besar, saya pakai kenderaan kecil-kecil je. Jadi orang tu akan terasa lah. Jadi ibaratnya apa pakai baju molek-molek, kata dia apa pakai baju molek-molek, dia pun pegang baju dia kasar-kasar ni, nak khabar dia ni ahli sufi. Maknanya tidak kejar kepada dunia, pakai pakaian biasa-biasa saja maknanya. Lalulah dikatakan bahawa Hasan Basri kata, apa yang kamu lihat dengan baju aku tu? Mu rasa bajumu, tapi aku tahu kamu lihat baju aku. Apa yang mu lihat daripada baju aku itu? Maka kainku ini kain, kata Hasan telah menjadikan salah atas. Maka kain aku ini kain ahli jannah, ahli syurga, kata Hasan Basri itu. Dan kain kamu itu ahli neraka, kasar-kasar. Ahli syurga pakai halus-halus. Senang jawab gitu. Maknanya. Jadi yang aku pakai pakaian yang halus-halus ini pakaian ahli syurga, yang kasar-kasar itu ahli neraka, kata pada dia. Telah sampai kepada aku bahawasanya, kata Hasan Basri, kebanyakan isi neraka itu mempunyai aksiyah. Aksiyah ni pakaian. Kemudian kata Hasan telah menjadikan mereka itu zuhud pada pakaian mereka itu. Dia kata ahli-ahli neraka yang telah datang kepada aku berita mengatakan ahli-ahli neraka ini dia pakai pakaian yang menunjukkan dia ini ahli zuhud. Maknanya ahli akhirat lah, maknanya memakai pakaian yang biasa-biasa saja dan takabur di dalam dada mereka, tetapi di dalam dada mereka itu sombong. Kadang-kadang kita ini kalau memakai pakaian yang buruk-buruk, nak tunjuk tasawuf, jadi sombong dah. Dia mari sombong. Sombong tu masa bila dia mari akan merasakan bahawa dia ini betul-betul orang yang nak cari akhirat. Orang lain tu semua dunia belaka. Dan dia merasakan dia ini sudah baik kerana mengikuti jalan ini. Jadi kadang-kadang kita buat satu jalan, kita nak cari jalan yang baik. Sehingga kan kita rasa nak tinggalkan dunia. Tapi bila kita tinggalkan dunia, sebenarnya dalam hati kita ada dunia. Maknanya di dalam hati kita ada dunia. Jadi akhirnya hatinya pun menjadi kosong. Lalu diberi contoh di sini mengenai pakaian. Orang dahulu, orang sufi pakai pakaian kasar-kasar. Yang dahulu mereka memakai pakaian kasar-kasar, memang dia ahli sufi betul. Maknanya. Tetapi ada juga yang ahli sufi dalam waktu yang sama dia tak pakai juga pakaian kasar, dia pakai pakaian yang elok-elok. Imam Malik dia ada apa? Dia ada kuda, beberapa ekor kuda yang baik-baik. Tapi dia orang yang zuhud. Dalam satu ketika Imam Asy-Syafi'i belajar dengan dia, rumah Imam Malik tak ada apa, memang zuhud hidup dia. Lalu Imam Syafi'i keluar, tinggalkan Imam Malik belajar, kepada Imam Malik suruh dia pergi belajar. Orang dahulu tok guru khabar, kamu pergi belajar. Orang ni dia tembur lari. Makna. Jadi tok guru tu khabar, Imam Malik kata kamu pergi belajar dengan si anu seperti dengan Imam Junaid Al-Baghdadi contohnya. Pergi belajar. Setelah dia belajar lama, dia balik jumpa Imam Malik. Dia pergi rumah Imam Malik, dia tengok Allah comel sopa 3,000 saja. Dia tengok Allah, dia tengok Pumaidani. Jadi diceritakan bahawa Imam Syafi'i telah masuk rumah Imam Malik. Ketika itu di dalam rumah Malik ada kemewahan. Jadi ketika dia duduk, Imam Syafi'i terkejut Allah, mana ni hebat-hebat belaka ni. Maknanya, lalu Imam Malik masa itu tinggal Imam Syafi'i kesorangan. Imam Malik datang balik jumpa Imam Syafi'i dalam rumah Imam Malik lagi. Masa itu dia tengok Imam Syafi'i sedang menangis. Menangis. Lalu Imam Malik tanya, kenapa kamu menangis? Dia kata, aku melihat bahawa tuan guru dahulu memang zuhud betul. Memang zuhud. Tetapi saya melihat sekarang ini sudah ada kemewahan seolah-olah dunia sudah ada di hadapan mata. Lalu Imam Malik menerangkan bahawa dia ini sebenarnya tidak dia mengambil, tetapi benda itu datang kepadanya. Kerana dia berpegang kepada hadis bahawa kalau ada orang memberi, dia tidak menolaknya, tetapi meminta tidak sekali-kali. Maknanya, jadi meminta tidak sekali-kali itu meminta mengenai pribadinya, tidak minta. Nabi pernah minta pada sahabat, tetapi untuk agama Allah, bukan untuk diri Nabi. Maknanya.
Jadi dalam keadaan macam itu, dia kata tidak ada satu pun, tetapi itu semua daripada anak murid dia. Dia nak beri kepada dia, tapi dia atas diri dia tidak. Dia tidak. Sebab itulah benarlah kata ahli-ahli sufi mengatakan sesiapa yang mengejar dunia, dia akan jadi hamba dunia. Sesiapa yang mengejar akhirat, dunia akan jadi hamba kepada dia. Maknanya. Jadi nak beritahu, barulah Imam Syafi'i pun sudah benarlah yang benarlah Imam Malik tersebut. Maka dikatakan di sini, memakai pakaian ahli syurga dan kain kamu yang kamu pakai kasar-kasar itu, kerak-kerak itu ahli neraka. Itu pakaian ahli neraka. Telah sampai kepada aku bahawasanya kebanyakan isi neraka itu mempunyai aksiah pakaian-pakaian. Kemudian kata Hasan telah menjadikan mereka itu zuhud pada pakaian mereka. Pakaian mereka itu zuhud dan takabur di dalam dada mereka, tetapi di dalam dada mereka itu takabur. Apa makna takabur? Sombong dalam dada mereka. Jadi dalam dada itu maknanya dalam hatinya. Hatinya penuh dengan kesombongan, penuh dengan ujub, penuh dengan riak dan sebagainya. Demi Tuhan yang aku bersumpah dengannya, bahawasanya seseorang kamu dengan kasarnya dengan pakaian kasar dia itu terlebih besar takaburnya. Lebih besar takaburnya daripada empunya matraf ataupun mitraf, dan boleh baca ni mutraf. Dengan mitraf, yakni selendang sutera yang ada tepinya dengan kain mitrafnya. Maknanya dengan kain yang lembut. Kadang-kadang yang pakai pakaian kasar itu lebih takabur daripada orang yang memakai pakaian yang lembut-lembut. Maknanya. Jadi kita jangan terpedaya dengan benda yang zahir ini. Yang paling penting adalah hati. Hanya ghaliknya zahir melambangkan batin. Ghaliknya begitulah. Maknanya kadang-kadang zahir di dunia memang dalam hatinya dunia, tetapi ada juga zahir nampak macam dunia, tapi dalam hatinya akhirat. Maka satu penyakit kepada ahli-ahli dunia ini, kadang-kadang ada pun ahli-ahli sufi, kadang-kadang dia menunjukkan bahawa akan kesolehan dia, kesufian dia, kehebatan dia, kebaikan dia, tawaduk dia dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia bukan orang yang tawaduk, bukan orang yang sufi, bukan orang yang bersih, dengan sebab hatinya masih lagi bergelumang dengan dosa-dosa, ataupun dengan dunia, ataupun dengan maksiat-maksiat yang tertentu. Jadi yang paling penting kita kena hidupkan hati kita, ingatkan kepada Allah, banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tumpukan kepada pembersihan hati kita. Kadang-kadang ibadat banyak bukan membersihkan hati, mengotorkan hati. Tapi jangan pegang tak payah ibadat lah. Kalau ibadat banyak pun jadi kotor, tidak. Ibadat terus dibuatkan amal ibadat, tetapi tumpukan kepada penyucian hati. Yang pasti jangan kita menjadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang berdengki-dengkian di antara satu sama lain. Kadang-kadang yang memakai yang elok itulah lebih banyak, lebih kotor hatinya daripada orang yang memakai pakaian biasa. Kadang-kadang yang banyak ibadat itulah lebih banyak takaburnya dan ujubnya dibanding orang yang tidak ada ibadat. Kadang-kadang yang jahil itu lebih baik pada orang alim. Orang alim ni penuh dengan sombong, penuh dengan dengki dan sebagainya. Jadi kadang-kadang yang ada harta itu lebih baik daripada orang yang tidak ada harta. Kadang-kadang yang ada harta itu ingat Allah, yang tidak ada harta itu ingat dunia pula. Maka yang paling penting, tumpukan kepada hati, agar hati kita ingat kepada Allah Ta'ala. Moga-moga yang hadir di dalam kuliah ini, Allah Ta'ala bersihkan hati kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang terselamat daripada tipu daya dunia. Tumpukan ibadat, dan moga-moga Allah Ta'ala bersihkan hati kita dan mohon kepada Allah. Amat sukanya nak tinggal maksiat. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada melakukan maksiat. Amin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa zidna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pada malam ni kita ada majlis zikir ya. Kalau boleh nak menyucikan hati itu, hadirlah kepada majlis zikir, dan jemputlah suami-suami yang ada suami, yang tidak ada suami, jemputlah ahli-ahli keluarga, adik-beradik, anak-anak, agar kita menghidupkan hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian sesiapa yang ingin menginfakkan hartanya pada jalan Allah Ta'ala untuk madrasah hidayah, diadu-adukan. Diadu-adukan. Moga-moga Allah Ta'ala membalasnya. Allah.